apa dekat kami ending dia bergema. Kalau kat dia bergema. Soal dia buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mohon taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'un khatimah dengan keberkatan membaca buku kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة juga kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشرا ونذيرا بين يدي الساعة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Wahai hamba Allah sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kepada Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kerana masih lagi dikurniakan nikmat, iaitu boleh melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat meninggalkan apa jua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sebegini Allah kurniakan kepada kita semua akan husnul khatimah, iaitu akhir hidup kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kematian itu tidak mengira kepada usianya, begitu juga dengan sakit tidak mengira kepada usianya. Sekiranya sampai masanya, maka sakitlah kita dan juga matilah kita, ataupun meninggallah kita daripada dunia yang fana ini, yang sementara ini. Maka di antara yang terbaik untuk dibawa bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah memudahkan bagi seseorang itu melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Dan yang beruntung sentiasa dalam keadaan zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya diuji oleh Allah, dia ingat bahawa ini ujian daripada Allah. Dan sekiranya nikmat itu sampai kepadanya, dia menyedari bahawa nikmat itu merupakan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia redha, dia terima dengan apa jua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jiwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa berbaik sangka kepada Allah dan berusaha untuk mendapat redha-Nya Allah, dan hidupnya sentiasa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ruginya ialah orang yang mengekalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tahu benda itu dan perkara itu dilarang oleh Allah, tetapi dia masih lagi melakukannya kerana kedegilannya. Dan yang keduanya kerana kesombongannya. Satu degil, yang keduanya sombong. Sebab apa? Dia dah tahu benda ni dan perkara ini dilarang oleh Allah, tetapi dia masih lagi melakukannya kerana degilnya dia. Kerana dia rasa panjang lagi umur ni, sihat lagi ni, boleh lagi ni, ramai lagi suka pada kita ni, tak apalah kita buat dah lagi perkara yang dilarang oleh Allah. Dia sedar perkara itu dilarang oleh Allah, dan dia rasa ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Dia rasa macam tu. Lalu dia masih lagi melakukannya dan berpanjangan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antaranya mereka melakukan perkara tadi yang Allah larang tadi dengan kesombongan. Tak apalah, biarlah, tak ada apa pun, buat dah banyak kali pun terlepas je, tak relax je, kemalangan pun tak ada, selamat je. Bermakna orang ni sombong. Bahkan kadang-kadang setahun tu sekali je sakit. Dalam setahun tu sekali je sakit, walaupun dia ahli maksiat. Sebenarnya itu namanya istidraj. Namanya Allah nak menambah lagi seksa, Allah nak menambahkan lagi hina di yaumil mahsyar nanti. Sebab tu dia rasa selesa. Dia menipu pun okey je, ataupun dia melakukan maksiat, makin sihat dia nampak dia, makin kaya je, makin senang je. Rupa-rupanya istidraj. Allah nak menambah seksa dan Allah nak menambah hina di yaumil mahsyar nanti. Dia tak sedar. Yang dia sedar dekat dunia je. Yang sepatutnya orang beriman dia menyedari bahawa adanya alam akhirat, iaitu alam akan ditunjukkan segala amal, dan di situlah segala dan semuanya menyesal. Manusia ramai yang menyesal. Kalaulah aku bersedekah, kalaulah aku tolong dia, kalaulah aku ziarah dia. Aku tahu dia sakit tapi aku tak ziarah. Orang yang ziarah orang sakit ni, bermula daripada rumah dia sampailah di ziarah, Allah sediakan kepadanya kebun di syurga. Kebun di syurga. Untunglah dia dengar orang sakit di ziarah. Selagi mana dia tak balik, selagi itulah dia berada di kebun syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruginya siapa ni? Orang dah tahu perkara tu baik tapi tak buat. Mereka menyesal di mana? Menyesal di yaumil mahsyar nanti. Di yaumil mahsyar nanti mereka menyesal sangat dahsyat. Kalaulah, semua kalaulah. Tetapi dah tak ada kesempatan lagi. Hanya menunggu balasan, hanya menunggu azab seksa daripada Allah. Di sebelah kanannya kalau ada pahala, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Di sebelah kirinya ada dosanya, dan di hadapannya ada neraka yang sedang menunggu bagi orang yang terlalu degil dan terlalu sombong. Contohnya Fir'aun lah, degil dan sombong. Degilnya dia, ingkarnya dia, dan juga sombongnya Fir'aun. Di antaranya dia mengaku dia Tuhan. Hebatnya dia ni. Sebab aku tak sakit, tak pernah sakit Fir'aun ni. Lepas tu makin kaya, lepas tu pengaruhnya, subhanallah, hebatnya. Begitu dengan Haman, dia rasa bahagia. Sebab apa? Walaupun dia ingkar pada Tuhan, pada Allah, dia masih lagi banyak harta. Qarun pun sama, kaya juga. Fir'aun pun kaya juga. Makin derhaka, makin kaya. Sebab itu ingat, seandainya kita buat maksiat, makin buat, makin bertambah duit kita, makin bertambah rumah kita, tanah kita. Dan makin buat, sebenarnya Allah nak menambah seksa, bukannya Allah nak menambah nikmat di yaumil mahsyar nanti. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita bertaubat kepada Allah daripada apa jua kesalahan dan larangan Allah yang pernah kita lakukan, supaya kita sentiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada yang suka mengherdik, menghina kepada orang lain, sedangkan dia dalam keadaan sesat dan fasik. Di antara tanda orang tu fasik, dia suka memperlengkehkan orang lain. Satu. Yang kedua, dia suka membangga-banggakan apa yang dia ada. Orang fasik ni kita tak kenal, kita payah nak kenal dia. Tetapi ada tandanya. Orang fasik, orang munafik lain tandanya. Kalau orang munafik, tandanya ialah dia bertentangan dengan orang mukmin. Apa tandanya? Di antaranya, orang mukmin dia ada ghairah,
ada himmah yang kuat untuk mendirikan solat dan berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Yang keduanya, orang munafik, apa yang dia gairah sangat, apa yang kuat dalam jiwanya, dua benda je di antaranya, makan dan minum, umpama hayawan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makannya nak sedap, minumnya nak sedap. Itu je yang dia tahu. Kat mana-mana tak kisah. Tetapi sembahyangnya dan juga puasanya kadang ganti, kadang tidak, kadang buat, kadang tidak, lambat pun tak apa. Kenapa ni cari duit lebih? Sebab saya nak tanggung tu, tanggung ni dan sebagainya. Kenapa buat tu, buat ni? Kerana nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Banyak benda yang nak dia buat. Untuk dunia, dia sanggup untuk bekerja lebih masa. Tetapi untuk akhirat yang lebih utama, ada tak dia sanggup kerja lebih masa untuk akhirat dia? Bermakna ibadahnya, doanya, tafakurnya, duduk di tikar sejadahnya, istighfarnya, pergi melakukan perkara yang baik, contoh menziarahi orang yang sakit, ataupun menolong orang yang susah. Ada ke tidak? Tak ada. Nak menambah sesuatu yang bernama kebaikan dan kebajikan, tak ada. Tapi nak tambah duit ada. Untuk apa? Keselesaan hidup di dunia. Maka tak salah yang tu. Islam tak melarang kita bekerja, silakan. Tetapi yang lebih utama untuk kita ingat ialah yang berkaitan dengan akhirat kita. Nak kerja lebih masa. Dulu dah sembahyang wajib, okeylah, tambah sunat, tambah tahajud lagi. Bermakna ada kerjanya lebih masa, amalnya lebih masa, ditambah lagi dengan yang sunat. Maka ini di antara orang-orang yang beriman. Orang munafik sibuk makan, minum, makan, minum, makan, minum, akhir sekali meninggal. Dagingnya, tubuhnya akan dimakan oleh ulat. Itu saja. Kalau orang yang fasik, nak kenal dia, orang fasik nak kenal dia, mereka hanya suka merendahkan orang lain. Kita akan dengar perkataan dia tu, dia akan merendahkan pada orang lain. Satu. Yang kedua, dia suka membanggakan dirinya. Aku hebat, aku ada, aku itu dan sebagainya. Semuanya aku. Semuanya adalah aku. Itu orang yang fasik. Seterusnya, dia suka memperlekehkan orang lain. Sebab tu orang fasik ini dalam jiwanya kuat kesombongan tu. Sombong tu kuat. Sombong tu terlalu kuat. Maka cubalah ubah supaya jangan kita ini berada dalam kalangan orang-orang fasik maupun orang-orang munafik. Kerana orang yang fasik dan orang yang munafik, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi ini kita akan tengok sedikit bermula daripada muka surat 134. Muka suratnya, kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan untuk mendapat hidayah. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang pernah ditanya oleh Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan, dia bertanya kepada iaitu Mu'adz bin Jabal tentang apa? Tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Adakah yang Nabi nasihatkan kamu yang kamu nak pesan pada aku? Tanya Khalid bin Ma'dan. Maka apa yang berlaku? Menangislah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia menangis seolah-olah tidak boleh berhenti daripada tangisannya. Dia menangis. Tetapi Khalid bin Ma'dan ditunggu sampai dia berhenti menangis dan nak dengar apa yang nak disampaikan, yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku di antaranya, dan bila mana dah menangis, berhenti daripada menangis, maka berkatalah Mu'adz bin Jabal, iaitu yang berkaitan dengan 7 malaikat. Iaitu sebelum adanya alam ni, Allah dah jadikan 7 malaikat. 7 malaikat ini apabila Allah dah jadikan dunia. Sebelum jadikan dunia ni, dia dah ada. Bila mana Allah dah jadikan dunia dan langit ni, dunia dan langit bermakna bumi dan langit ni, maka Allah letakkan 7 malaikat tadi. Di mana? Di langit. Setiap satunya menjaga setiap langit. Langit pertama ada malaikatnya, kedua, ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Maka apakah tugas malaikat yang berada di langit-langit ini? Langit yang pertama, apa tugasnya? Maka kita akan melihat sedikit yang berkaitan hadis ini.
supaya timbul kesedaran kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana taatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok, lalu naiklah malaikat hafazah, iaitu malaikat yang menjaga amal. Bermakna malaikat ni bila seorang tu beramal pagi dan petang, pagi dan petang, dan ada malaikat yang akan membawa amal untuk dibawa kepada Allah. Nama malaikat tu malaikat hafazah. Lalu dibawalah sampai pada langit yang pertama, singgah dulu. Macam kita JPJ lah, nampak JPJ gelabah je kita kan, nak tarik tali pinggangnya, nak tengok lesen dan sebagainya, gelabah tu banyak. Tapi sebut benda ni kita tak beberapa nak gelabah sangat. Sebut malaikat raqib dan atid, sebut malaikat hafazah, malaikat yang menjaga langit, tak berapa nak takut sangat, biasa je. Itu iman kita, beriman kepada malaikat. Itu iman kita, sekadar mana dan sejauh mana. Tapi ramai yang beriman pada JPJ lah, nampak JPJ gelabah, takut, bimbangnya, takut kena tu kena ni dan sebagainya. Itu yang kita bimbang. Lalu apa yang dibuat oleh malaikat hafazah? Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya bermula, yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai nur. Amalan orang yang buat tadi tu ada cahaya. Yang disebutkan di sini umpama cahaya matahari. Hebatnya, banyaknya amal orang tu, dan begitu hebatnya amal orang tu hinggakan bagaikan cahaya matahari. Cerahlah amal tu. Malaikat hafazah nampak jelas, indahnya, asyiknya melihat amal orang yang hebat ni, bagaikan cahaya matahari. Malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu menganggap amalan itu baik dan sangat banyak, sehingga apabila malaikat hafazah itu sampai langit yang pertama, sampai di langit yang pertama, lalu berkata malaikat penjaga langit. Sampai di langit yang pertama ada malaikat yang menjaga. Apakah perkataan yang dikeluarkan nanti? Apakah sekatan-sekatan yang dilakukan oleh malaikat yang berada pada langit yang pertama? Sebab apa nak tapis amal ni? Amal malaikat hafazah nampak baik, cantik, banyak, indah, bagaikan cahaya matahari. Lepas ke tidak ni amal orang ni nak sampai kepada Allah? Tengok. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu, malaikat penjaga langit itu berkata kepada malaikat hafazah. Apa katanya? Tak sempat nak buat apa? Pukul. Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Amal naik bagaikan cahaya, hebat. Tetapi disuruh ambil amal ni, pukulkan pada muka, wajah orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Hebatnya. Amal dah hebat, ada lagi perkara yang hebat yang dilakukan hinggakan amal dia ni dipukul kepada muka orang yang mengerjakannya. Bermakna amal orang ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ada malaikat yang Allah utuskan untuk menjaga perkara ni. Maka tengok, akulah malaikat penjaga ghibah, akulah malaikat yang menjaga ghibah. Apa ghibah? Tengok, ghibah ialah mengumpat. Mengumpat ni malaikat langit yang pertama dia jaga. Kalau ada di kalangan kita ataupun kita pun sendiri buat perkara ini, mengumpat ni, kadang amal kita dah buat, salawatnya, istighfarnya, tahlilnya, sembahyangnya, macam-macam amal kita buat. Nanti kita akan jumpa nanti disebut hajinya, umrahnya. Hebat haji dan umrah, puasa, sembahyangnya. Diambil amal, pukul pada muka, perutnya dan juga belakangnya. Nanti kita akan jumpa apa perangai orang ni, hinggakan amalnya ditolak oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malaikat yang pertama, dia menjaga umpatan, ghibah. Siapa sahaja yang ada dan perangai sifatnya suka mengumpat orang lain. Dia duduk dengan kawan dia, dia nampak pasangan suami isteri. Hitamnya suami dia tak padan dengan isterinya yang putih. Nampak? Itu dah mengumpat dah tu. Walaupun nampak betul, memang betul, hitam putih tu nampak. Tetapi ingat, itu di antara tanda orang itu sedang mengumpat. Sedang mengumpat. Apalah tuan rumah tu, kan? Masaknya tak sedap, nak jemput orang makan, dah mengumpat tuan rumah pula. Kalau betul nak betulkan keadaan, pergi jumpa tuan rumah tu, kata lauk lebih garam ni contoh, lebih gula ni contoh, lebih ajinomoto ni contohlah. Terus tegur tu tak mengumpat. Kalau kita duduk belakang cerita tentang orang ni, itu mengumpat. Seandainya ada perkara tadi, buatlah amal bagaikan cahaya matahari sekalipun, tengok amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutuskan. Malaikat ni jaga apa? Ghibah, menjaga umpatan. Sebab tu disebutkan pada awal tadi, pandailah kita bertaubat kepada Allah. Kena bijak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Seandainya kita kenal kawan kita tu memang dia ada kaki sikit, kaki ngumpat. Asal telefon je, mesti ada benda yang dia nak ngumpat. Asal dia duduk dengan kita, kita duduk dengan dia, memang ada benda yang nak diumpat. Caranya yang pertama, doa pada Allah. Ya Allah, andai kata ada lagi pertemuan aku dengan orang ni, kawan aku ni, sahabat aku ni, jagalah kami daripada umpatan, jagalah kami daripada maksiat. Mohon kepada Allah supaya tidak mengumpat pada orang lain. Kalau boleh banyak kali mohon tu. Sebab mengumpat ni kadang-kadang tak sedap kalau tak mengumpat. Duduk kat kedai kopi ke mana-mana tempat duduk makan, tak sedap kalau tak mengumpat, tak ngata orang. Hingga kan orang yang macam ni, dia tak nampak aib diri dia. Dia tak nampak lagi dah aib diri dia, malasnya, jahatnya, nakalnya, macam-macam hal yang dia buat. Dia tak nampak. Yang dia nampak kesalahan orang tu, kesalahan orang ni. Sebab tu di antara tanda orang fasik tadi, dia suka merendah-rendahkan orang lain, dan dia suka meninggi-ninggikan diri dia, hingga dia tak nampak lagi yang disebutkan sebagai dosa maksiat. Yang ngumpat tadi itu tak nampak lagi dah. Yang ngumpat, yang ngata tadi itu tak nampak lagi dah. Dia nampak betul je walaupun itu mengumpat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Jangan kamu mengata, mengumpat di antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri? Fakarihtumu, sudah tentu kamu membencinya, tak nak, tak suka. Takkanlah nak makan daging saudara sendiri. Tapi setiap hari mengumpat. Allah memberi larangan tegas. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sesekali sampai bila-bila pun mengata, mengumpat pada orang lain. Sebab tu Allah melarang. Tapi kita ni degil, ingkar, ngumpat lagi, tak seronok kalau tak ngumpat. Sebab tu hati-hatilah dalam keadaan kita ni, akhir zaman ni banyak fitnahnya. Mohon kepada Allah, jauh daripada fitnah hidup dan mati kita, jauh daripada fitnah kubur, jauh daripada fitnah yang dinamakan neraka jahanam, dan juga fitnah Masih Dajjal. Jangan sampai kita ikut Masih Dajjal ataupun mengikut ajakan-ajakan sampai masuk ke dalam neraka jahanam, tak sedar. Alih-alih kat sana menyesal, heret masuk neraka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Maka perbanyakkan jalan taubat. Mana-mana duduk, banyakkan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau mengumpat pula, tak cukup dengan astaghfirullah, tak cukup. Kena minta maaf dengan orang yang kita ngata tadi. Ustaz, kalau saya cerita dekat dia, nanti putus buat hubungan. Cakap dengan dia, aku minta maaf kalau aku ada dosa dengan kau. Segala-galanya lah, aku minta maaf, kata. Macam tu secara umum. Kadang-kadang tak boleh sebut satu-satu.
Kalau disebut satu-satu, bergaduh, bertumbuk, ada yang bertikam, ada yang tak nak tengok muka lagi. Oh, rupa-rupanya kau ngumpat aku contoh kan. Bermakna jangan sebut satu persatu. Sebut aku ni minta maaf semua kesalahan aku ni terhadap kamu. Bermakna semualah, termasuk ngumpat sekali. Kita niatkan yang ngumpat tadi. Nanti balik mohon kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku, ngumpat aku ni terhadap sahabatku, kawanku, kenalan aku ni. Sebab tu jangan sampai kita ni dah meninggal baru nak menyesal, nak bersedekah lah, nak taubat dan sebagainya. Sebab tu nak minta maaf sekarang dengan jalan yang terbaik. Jangan sampai kita minta maaf putus hubungan. Guna cara yang terbaik, guna cara yang terbaik. Di antara tanda kita nak kuatkan lagi taubat kita, lakukan sedekah dan niatkan pahala sedekah tadi diberikan kepada orang yang kita ngumpat tadi. Ya Allah, dengan sedekah ku ni RM5 ni, ya Allah, contoh, ampunkanlah dosaku dan aku hadiahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku ngumpat, aku ngata dia ni. Sebab aku benar-benar nak bertaubat kepadamu, ya Allah. Ceritalah pada Allah yang kita ni benar-benar nak bertaubat kepada Allah, nak kembali kepada Allah. Taubat bermakna kembali, taubat bermakna kembali pada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Ikut ajaran Allah. Ingat tu. Taubat tu apa? Taubat nangis je ke? Bukan setakat menangis. Menangis tu perlu. Yang kedua, sentiasa dalam keadaan mengikut akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu taubat. Kalau dikata saya dah taubat, minum arak lagi. Saya dah taubat, buat lagi. Belum lagi taubat. Taubat natijahnya, keputusannya, dia akan beramal dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taubat. Kalau kita nak tengok diri kita, dah cermin diri kita, dah taubat ke belum? Hari tu dah nangis-nangis taubat contoh, tapi kita ngumpat lagi, belum lagi taubat. Belum lagi taubat. Taubat itu belum lagi jernih. Yang pernah dulu kita buat perumpamaan macam ni lah. Kalau kita letakkan air kopi, yang hitam itu umpama dosa lah. Kita katakanlah macam tu. Yang hitam tadi umpama dosa. Lalu kita bersihkan setitik demi setitik. Tak bersih lagi tu. Kalau kita letak terus dengan taubatan nasuha, contoh, tak nak buat lagi, umpama kita masukkan dalam hati kita ini dengan air yang jernih yang begitu banyak. Ambil satu bola air, masukkan dalam cawan ni, dalam bekas ni, maka akan bersihlah cawannya dan terkeluarlah dosa-dosa yang dilakukan. Bermakna taubat nasuha ditinggal terus, tak buat lagi. Kadang kita ni taubat, lepas tu tahu buat, taubat tahu buat, taubat tahu buat, kadang buat lagi. Sebab tu perlu kepada taubatan nasuha. Tinggalkan terus supaya bekas hati kita yang hitam menjadi putih, menjadi bersih dengan taubat yang kita lakukan. Satu lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati, siapa yang pernah belajar dia akan jumpa di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyebut tentang dosa orang mengumpat ini lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Orang yang berzina, kalau dia berzina, dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya, kata Nabi. Seandainya orang ni mengumpat, selagi mana orang tu tak ampunkan dosanya, selagi itulah dosanya berterusan. Ustaz, kalau orang tu dah meninggal macam mana Ustaz? Dulu saya pernah ngata dia, tapi orang tu dah meninggal. Caranya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, dengan sedekah. Belajar dengan sedekah. Bermakna ambillah duit apa yang kita ada tu, sikit ke banyak, sedekahkan atas nama orang yang pernah kita ngumpat dia. Kerana kita nak benarkan di hadapan Allah betapa kita ini nak bertaubat kepada Allah. Dengan melakukan sedekah tadi, kita membenarkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara cara dah. Selain daripada kita menangis, yang kedua, sedekah. Itu di antara tanda orang yang bertaubat. Sebab sedekah ni banyak dia punya kelebihannya. Itu di antaranya kelebihannya, Allah tumbuhkan pahala sedekah ini hinggalah 70 pahala yang Allah, 700 pahala yang Allah cambahkan, yang Allah banyakkan. Sebab itu perbanyakkan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru langit pertama. Langit pertama rasa tengoklah diri kita lepas ke tidak ni. Kalau lepas untunglah. Sebab ada yang lepas ni. Kita sampai langit kedua bermakna orang ni tak lagi mengumpat. Tengok Dan seterusnya, akulah malaikat penjaga riba, mengumpat. Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Lalu kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit yang pertama. Bermakna orang ni tak ada ngumpat lagi dah. Dia dah taubat, dia tak ada ngumpat lagi. Sampailah langit yang kedua. Dan kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Kadang-kadang orang bisu kita nampak dia cacat kan, tapi dia tak ngumpat orang. Dia tak ngumpat orang. Kecuali orang bisu ni dia pandai internet, dia pandai Facebook, dia ngumpat pula guna jari dia. Ada juga. Tetapi dia dah tak guna mulut dia untuk mengumpat. Itu di antara kelebihan orang-orang yang tak boleh bercakap ni. Kadang-kadang orang tu tak dengar, orang kata apa pun tak dengar dia, kan? Tak dengar. Pasang alat tu kat telinga tu, dah dengar macam-macam. Yang halus, yang kasar, semua dengar. Tengoklah kelebihan orang tak dengar ni, kadang-kadang dia lebihnya tak dengar orang ngumpat. Ramai orang ngumpat dia tak dengar, tak tahu je. Dia tak mengiyakan, tak menidakkan. Sebab apa? Tak berapa dengar. Itu kelebihan orang tak berapa dengar. Dan seterusnya, sehingga mereka sampai langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu bagi malaikat hafazah. Ada benda yang tak kena lagi ni. Langit pertama dah lepas, tak ada ngumpat lagi dah. Tengok, langit kedua pula. Maka malaikat yang jaga langit kedua, apa katanya kepada malaikat hafazah? Berhenti kamu di sini. Berhenti. Dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Tak lepas juga. Tak lepas juga. Ada lagi benda yang tak lepas. Tengok apa bendanya. Kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Dia buat amal apa pun, dia nak keuntungan dunia. Kalau zaman moden ni, zaman moden kan, yang pernah disebut dahulu, iaitu kalau kita buat apalah, haji ke umrah ke ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah, macam-macam kita buat. Hari ini kita banyak nak mempamerkan kepada orang lain, nak mempamerkan kepada orang lain kerana nak tunjuk aku dah sampai. Kau sampai kan? Aku pun sampai. Bermakna dia mempamerkan amalnya kepada orang lain. Maka seolah-olah tidak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak ziarah Nabi pun. Ni kita umpamalah anak saudara kita dah lama tak jumpa, datang beraya. Datang beraya bukan nak ziarah atuknya ke, mak saudaranya ke, tak. Tapi dah nak datang balik kampung je. Balik kampung. Orang kata dah balik kampung belum cuti gitu, balik. Jumpa tak toknya, jumpa tak mak saudaranya. Tak sempat. Kenapa ni? Sibuk dengan benda ni. Sibuk dengan benda ni. Akhirnya anak main handset, mak main handset, ayah main handset. Tak sempat nak berziarah. Tak sempat nak menimbulkan rasa kasih kepada mak saudaranya, cucunya dan sebagainya, tak sempat. Kerana sibuk dengan benda ni. WhatsAppnya, Facebooknya dan sebagainya. Kerana terlalu sibuk. Maka ingat, orang yang terlalu sibuk dengan dunia, maka dia akan dihujani dengan bala daripada dunia. Kadang-kadang orang tu terlalu nakkan like daripada manusia, nakkan pamer apa yang dilakukan. Maka apa yang berlaku akan timbul fitnah-fitnah yang terlalu banyak. Sebab hari ini dunia fitnah. Dunia yang penuh dengan fitnah. Di dunia, kalau meninggal nanti pun termasuk juga dunia dan akhirat kita. Sampai ke alam kubur pun masih lagi timbul fitnah. Sebab tu disebutkan di sini, amal orang ni hanya untuk mendapat keuntungan dunia je. Dia nak untung dunia je. Dari segi rasa tak ada. Dah ziarah belum?
Dulu kan masa pertama kali kita ziarah Nabi SAW kan, dia ada timbul rasa sedihnya, teringatnya dan sebagainya lah, rasa syukurnya pada Allah. Ini dah kali ke-30 kita pergi, tak ada rasa lagi dah. Kali pertama je rasa. Sedangkan Nabi SAW menyebut dengan sabdanya, orang yang menziarahiku ketika mana wafatnya aku, sama je. Ketika mana adanya aku dahulu, sama je. Tapi malangnya dia tidak menziarahi sebenar-benar ziarah Nabi SAW. Seperti mana yang kita umpamakan tadi, balik cucu, balik anak saudara ke siapa, raya, sibuk dengan handset. Duduk kat meja makan tapi tak bercakap. Duduk kat ruang tamu tapi tak bercakap. Ada yang duduk dalam bilik tak keluar-keluar pun ada. Itulah perumpamaannya. Maka ingatlah, segala amal kita mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada amalan yang sah. Sembahyang subuh tadi sah. Tetapi ada juga sembahyang subuh tadi yang sah tapi tidak diterima oleh Allah. Ada ke? Ada. Amalnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Kerana adanya riya, adanya sombong, adanya hasad dengki, adanya penyakit-penyakit hati yang lain. Ujub ada dalam jiwanya. Orang tak nampak. Orang yang nampak hanya amalannya sah, tu je. Tetapi penerimaannya kepada Allah. Allah terima ke tidak ni? Amal yang dibuat bukan kerana Allah. Allah tahu. Maka itulah di antara perkara yang membimbangkan kita. Bagi orang yang beriman, dia risau benda ni. Maka dia menjaga hubungannya dengan Allah. Sebab tu sebelum sembahyang, kita ulang lagi sekali, banyakkan zikrullah. Sebelum kita sembahyang tu, banyakkan menyebut nama Allah. Di antaranya, banyakkan menyebut la ilaha illallah. Perbanyakkan. Yang kedua, la haula wa la quwata illa billah. Perbanyakkan. Supaya bila mana nak sembahyang nanti, sebelum ambil wuduk ke, jiwa kita telah hadir kepada Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ni kita sebelum sembahyang, kalau lelaki yang merokok, dia merokok dulu kan. Dia rokok dulu baru sembahyang. Bayangkan dekat lobi Mekah, kat lobi mana-mana, kat Madinah, rokok tu ada lagi. Dia dulu punya cerita lah, sekarang mungkin tak ada lagi lah. Mungkin sekarang dah tak ada merokok lagi dah. Bau rokok kat lobi hotel tu, ada yang merokok. Lepas tu nak ke mana? Nak pergi ke Kaabah, nak ziarah Nabi. Tak malu ke? Seandainya Nabi melihat apa yang kita buat tu. Duduk Madinah, isap rokok kat Madinah, tak malu ke? Seandainya dipandang, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit dah habis 8,000, tapi ziarahnya, ziarah yang tidak mendapat apa-apa pun. Kesan dalam jiwanya. Sebab tu tengoklah kesan dalam jiwa kita bila balik daripada umrah, balik daripada Madinah, balik daripada sembahyang, daripada kuliah subuh, ada tak terkesan pada jiwa kita? Kadang tak ada, kerana hati kita penuh dengan kekotoran. Jiwa kita penuh dengan hasad dengki, penuh dengan sombong. Balik rumah tak mengikut apa yang kita belajar. Maka rugilah orang yang ada perkara yang lain selain daripada Allah yang diniatkan. Sebab tu niatlah semata-mata kerana Allah. Buat itu, buat ini hanya kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Nakkan redanya Allah, nakkan rahmatnya Allah. Buat sesuatu, kita tak nak putus daripada rahmatnya Allah. Sebab tu pernah dia cerita dahulu, iaitu seorang lelaki yang fasik. Dia ni fasik. Fasik bermakna yang kita sebut tadi tu kan, jahat. Dia duduk kat sini, dia membawa pengaruh yang jahat. Lepas tu dia pindah, kena pindah sebab dia jahat. Kisah ini boleh semak dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lepas tu orang pindahkan dia kampung kedua, jahat lagi. Subhanallah. Memang dah perangainya jahat. Jahatnya itu bukan dia je, dia mempengaruhi orang lain. Duduk kat sini jahat, ramai pula orang jahat. Lepas tu dia pula pindah kampung, dipindahkan, pun jahat lagi. Akhirnya zaman ni berlaku bila ni? Zaman Nabi Musa alaihissalam.
Maka apa yang berlaku? Dipindahkan jauh daripada perkampungan. Kat mana? Di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada sesiapa pun dan apa pun tak ada. Kalau bahasa kita macam penjarakan orang ni lah, tapi di tengah-tengah padang pasir. Tinggalkan dia, kontang macam tu dia, tinggal macam tu dia. Apa yang berlaku? Dia dah mula jatuh sakit. Dah tinggalkan seorang-seorang, tak ada apa, tak ada sesiapa, dah ditinggalkan, dah mula jatuh sakit. Dia punya kesihatannya makin jatuh, makin merudum, jatuh. Waktu tu dia dah kira dah sakit betul lah tu. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah putuskan aku ni dengan keluargaku." Nampak? Dia diputuskan oleh Allah. Dengan isteri dia ada isteri, dengan mak, dengan ayah dia ada, dengan anak-anak dia ada. Tapi Allah putuskan hubungannya dengan keluarganya. Sebabnya, tengok, dia buat banyak-banyak perkara. Maka Allah putuskan dengan semuanya. Sebab apa? Sebelum tu dia berkata, seandainya mak aku ada ni, tengok keadaan aku sekarang ni, mesti mak aku nangis. Sebab apa? Keadaanku yang begitu susah, yang begitu sakit, mesti mak aku akan menangis dan mesti dia akan tolong aku. Kalaulah ayah aku ada sekarang ni dengan aku, tengok keadaanku, dia akan bantu aku. Kalaulah isteri aku ada, dia akan cari ubat untuk aku. Kalaulah anak aku ada, dia akan tengok aku, dia akan prihatin dengan aku. Macam-macam lah. Dia menyebut kalau dan kalau. Tapi dah diputuskan oleh Allah daripada anak isterinya, ibu dan ayahnya. Maka dia memohon kepada Allah dua benda. Yang pertama, ya Allah, Engkau telah putuskan hubunganku dengan semuanya, dengan keluarganya. Tetapi ya Allah, janganlah Engkau putuskan hubunganku, rahmatmu kepadaku. Dia minta tu je. Satu, disebut tentang putusnya. Yang kedua, dia minta pada Allah, jangan diputuskan rahmat Allah terhadap dirinya. Itu je yang dia berdoa. Dia merintih itu je. Menangis, merintih, menangis, merintih kepada Allah, jangan diputuskan rahmat, jangan diputuskan rahmat. Apa yang berlaku? Dia meninggal. Bila mana dia meninggal, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya menguruskan jenazah orang ni. Dan Allah menyebut kepada Nabi Musa alaihissalam, inilah di antara salah seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Awliya Allah, salah seorang daripada walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak? Allah nak mengajar kepada hamba-Nya yang fasik ni. Sebab tu bila mana kita tengok orang tu jahat dan sebagainya, jangan cepat sangat kita nak menghukum. Kadang-kadang kita menghukum tak dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita. Contoh, kawan kita kan jahat kan, tak suka dengan dia kan. Lepas apa kita buat? Bila dia sakit, bila dia sakit, kita tak ziarah dia. Nampaklah tu, kita ni benci dengan kawan kita, walaupun dia seorang yang fasik. Kadang-kadang bila mana dia jatuh sakit tu, dia bertaubat kepada Allah, jiwanya dekat dengan Allah, kita tak tahu. Waktu tu diangkat oleh Allah sebagai walinya Allah, kita tak tahu. Siapa tahu? Semua orang tak tahu. Maka begitulah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dimohon pada Allah yang tadi, pegang yang tadi, jangan diputuskan rahmatmu ya Allah terhadap diriku ya Allah. Kalau kita yang masih hidup ni, jangan putuskan rahmatmu ya Allah terhadap diriku, anakku, cucuku, ahli keluargaku ya Allah. Mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh sampai dah akhir hidup kita. Yang kita nak kaitkan di sini, kat sini, bukannya mengerjakan sesuatu nakkan dunia. Kita nakkan rahmat daripada Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata nakkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan menjadi hamba Allah yang rugi. Amalnya banyak, amalnya hebat, tetapi nakkan dunia semata-mata. Wal-iyazubillah himing tadi. Kita mengamuk kadang-kadang benda tu hilang. Dunia yang kita nak tu dapat, lepas tu hilang, mengamuk, mengeluh, menyalahkan orang. Tandalah tu, hati tu dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Wal-iyazubillah himing tadi.
Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini. Dia beramal nakkan dunia, bukannya nak rahmat Allah, tetapi nakkan dunia. Iaitu orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ada lagi penyakit orang ni. Selain daripada itu juga, suka membesarkan diri di dalam majlis pertemuan. Ada dua penyakit. Satu, dia buat amal nakkan dunia. Satu penyakit lagi, dia suka membesarkan dirinya di dalam majlis pertemuan. Kalau dalam majlis tu, kalau boleh. Dia tak nak duduk belakang-belakang. Kan kita kadang-kadang kita buat majlis kerakyatan dan sebagainya. Dia nak kedepankan diri dia. Dia nak mempamerkan dirinya. Kadang-kadang nak mempamerkan apa yang dia ada, supaya orang sebut apa yang dia ada, apa yang dia buat, siapakah dia sebenarnya, apa pangkatnya. Dia nak benda tu. Seandainya itu yang dia nak, maka ini yang disekat amalnya oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu suka membesarkan diri di dalam majlis pertemuan. Kadang-kadang kedua kahwin kan, kita jumpa orang tu, jumpa orang ni, jumpa tak salah. Bila mana kita hadir dalam majlis kahwin ke majlis apa pun, kita nak tunjukkan diri kita ni besar, diri kita ni hebat, diri kita ni berjaya, nak tunjuk pada orang. Maka ingat, semuanya itu sesuatu perkara yang menyebabkan kerugian. Apa ruginya? Amal kita tidak diterima oleh Allah, disekat oleh malaikat pada langit yang kedua. Maka malaikat tersebut namanya, akulah malaikat penjaga kebesaran. Itulah malaikat yang menjaga kebesaran. Langit kedua, malaikat yang menjaga kebesaran. Bermakna siapa sahaja yang ada perangai macam ni, malaikat yang jaga kebesaran ini, yang ego, yang sombong ini, maka malaikat ini akan menyekat amal orang tadi. Bukan setakat sekat disuruh ambil amal, dibaling pada muka kita ni, pada wajah kita ni. Wal iyazu billahi min dzalik. Maka kita betul dulu dua benda ni. Yang pertama mengumpat tadi, yang kedua penyakit ada dua. Yang pertama buat sesuatu nakkan dunia, yang kedua duduk mana-mana pun majlis pertemuan, majlis kerakyatan dan sebagainya, dia nak besarkan dirinya, nak tunjukkan dirinya hebat dan sebagainya. Maka ingat, ketiga-tiga perkara tadi menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah, kita sambung lagi langit ketiga tu macam mana, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita belajar untuk faham dan amalkan. Maksudnya dah faham mengumpat ni tak boleh, kita amalkan supaya jangan dibuat. Besarkan diri tak boleh, jangan besarkan diri. Niat sesuatu selain daripada Allah tak dibenarkan, maka jangan dilakukan. Mudah-mudahan kefahaman ini Allah berikan kepada kita dan sampaikan kepada orang lain, dan sama-sama kita beramal dengannya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sedang diazab oleh-Mu, ya Allah, angkatkanlah azab bagi mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah. Jagalah mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kekasaran kami, ya Allah. Tidak bertanggungjawabnya kami, ya Allah.
terhadap adik-beradik kami ya Allah, terhadap pasangan hidup kami ya Allah, terhadap anak-anak kami ya Allah. Mungkin ada di kalangan mereka yang sakit dan lapar ya Allah, tetapi kami abaikan mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk meninggalkan perbuatan dosa kami ya Allah, yaitu suka mengumpat pada orang lain ya Allah, mengata kepada orang lain ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sombong kami ya Allah. Ampunkanlah dosa hasad dengki kami ya Allah. Ampunkanlah dosa penyakit hati kami ya Allah. Terimalah doa dan harapan kami ini ya Allah. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah kami dan anak-anak kami ya Allah. Jagalah Islam dan iman mereka ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami ya Allah keluar dari dunia ini ya Allah, melainkan Engkau selamatkan Islam dan agama kami ya Allah, Islam dan iman kami ya Allah. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita selawat sekali insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.